Fokus minggu ini. Kerajaan akan mempertimbangkan cadangan menyediakan bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur dan kesihatan. Ini katanya bagi membolehkan mereka melepasi pendapatan garis kemiskinan PGK. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataannya berkata, bantuan tunai khas bulanan itu adalah di antara 3 cadangan yang dikemukakan ketika beliau mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN. Menurut beliau, Mesyuarat MTEN juga menerima cadangan supaya semua agensi dan kementerian menyimak serta mengemaskini data untuk mengesahkan jumlah penerima isi rumah miskin tegar yang sudah dibantu dan menjana pendapatan melebihi PJK makanan dalam 2023. Tambah Perdana Menteri lagi, Mesyuarat MTEN itu turut dimaklumkan mengenai status pelaksanaan dalam usaha menoktakan miskin tegar serta cabaran-cabaran yang dihadapi. Beliau berkata banyak usaha dan program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha membasmi miskin tegar. Antaranya program terkait bantuan tunai bulanan, naik taraf kediaman, pemberian modal perniagaan, latihan kemahiran dan penjanaan pendapatan. Baik, seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memanfaatkan pentas sidang kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 untuk menyuarakan isu Palestin Israel. Anwar sebelum ini dilaporkan memutuskan untuk menghadiri APEC 2023 yang akan diadakan di San Francisco, California, Amerika Syarikat. Alasan keputusan tersebut untuk menjaga hubungan diplomatik dan keamanan, namun Perdana Menteri menegaskan pendirian negara tidak berganjak dalam mempertahankan keadilan dan menyokong Palestin. APEC 2023 dijadual berlangsung pada 11 hingga 17 November ini dan akan dihadiri semua negara Asia dan negara-negara APEC atas jemputan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Baiklah, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan PKR tidak pernah menjadi anggota Pertubuhan Antarabangsa Liberal International. Perdana Menteri juga Presiden PKR itu menyeru supaya isu tersebut tidak dipolitikkan. Mengenai pendirian Liberal International menyokong Israel, Anwar berkata PKR telah memutuskan hubungan dengan pertubuhan itu dan perkara berkenaan telah dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Digital dan juga Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil. Anwar berkata pendirian setiap negara mengenai perjuangan menyokong Palestin adalah berbeza, namun negara-negara ahli ASEAN mempunyai hubungan yang baik. Sebelum ini, Fahmi memaklumkan PKR tidak pernah menjadi ahli kepada sebuah pertubuhan antarabangsa Liberal International susulan terdapat dakwaan yang mengaitkan parti berkenaan dengan pertubuhan antarabangsa itu. Anwar menjelaskan beliau pernah hadir dan menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Liberal International di Kahirah, Mesir yang turut disertai Ketua Parti Pembangkang di Mesir ketika itu, Aiman Noor, Mahdi Akif dan Muhammad Morsi. Katanya Mahdi Akif yang turut mendengar ucap tama itu mengucapkan tahniah atas pendirian tegas disampaikan Anwar dalam menyentuh isu berkaitan kezaliman hak kepada rakyat dan Palestin. Baik, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata Kerajaan Negeri Pahang telah melepasi sasaran mengutip hasil negeri bagi tahun 2023. Jelasnya Kerajaan Negeri terus berjaya mengutip hasil sebanyak 1.08 bilion ringgit melebihi sasaran 1.83 bilion ringgit. Kejayaan ini menurut beliau melebihi 1 bilion ringgit untuk tahun kedua berturut-turut. Kata Wan Rosdi lagi, kejayaan ini juga tidak akan dapat dicapai tanpa usaha dan kesepaduan berterusan semua pihak untuk bersama-sama merealisasikan sasaran tersebut. Justru dalam memastikan Kerajaan Pahang terus menjadi sebuah kerajaan yang cekap serta berdaya saing, beliau menegaskan agar penjawat awam di negeri ini sentiasa menambah baik kualiti perkhidmatan yang perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa. Baik, seorang ahli parlimen daripada DAP mencadangkan supaya kerajaan melantik bekas pengerusi bersih Datuk S. Ambiga sebagai pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang baru. Ahli Parlimen Kota Melaka Ko Poi Tiong berkata ini kerana pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh akan bersara pada Mei tahun depan. Ambiga ialah seorang peguam dan peguam bela hak asasi manusia terkemuka dan merupakan bekas Presiden Majlis Peguam dari tahun 2007 hingga 2009. Beliau merupakan penggerak bersih 2.0 pada 2011 dan kini berkhidmat dalam jawatan kuasa eksekutif Pertubuhan Bantuan Wanita selain menganggotai jawatan kuasa khas Majlis Peguam mengenai hak orang asli.
Baiklah, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didapati bersalah atas tuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabikan dana armada berjumlah lebih RM1 juta oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Azhar Abdul Hamid berkata pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes terhadap Presiden muda dan bekas Ahli Parlimen Bersatu itu melampaui keraguan munasabah. Azhar akan mendengar rayuan Syed Saddiq dan hujahan kedua-dua pihak sebelum menjatuhkan hukuman. Syed Saddiq didapati bersalah bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana armada berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakannya. Syed Saddiq ketika itu adalah Ketua Sayap Pemuda Bersatu atau lebih dikenali sebagai Armada. Beliau juga didapati bersalah menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang sebanyak RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut. Syed Saddiq juga didapati bersalah melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya di sebuah bank di Taman Perling Johor Bahru pada 16 hingga 19 Jun 2018. Baik, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi suara.tv dan media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Jannah Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.